Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum. Okey, berjumpa kita pada sesi kali ini di mana kita akan membincangkan tentang pelan dan dongakan. Okey, sebelum ni kita dah tengok apa itu normal, apa itu garisan normal, apa itu satah, apa itu apa kunjuran ortogon. Okey, sekarang kita akan menggunakan beberapa istilah yang kita dah belajar dahulu untuk menyelesaikan masalah dalam pelan dan dongakan. Okey, standard pembelajaran adalah melukis pelan dan dongakan suatu objek mengikut skala. Bila kita mengikut skala ni maksudnya mengikut skala penuh lah. Kalau 2 cm, so kita kena pakai pembaris, kita ambil 2 cm yang betul lah. Kan? Kalau 2 cm kena isi 2 cm. Kalau 6 cm kena ikut 6 cm. Tak boleh lah kita just draft macam tu. Okey, kita tengok apa itu pelan dan dongakan dahulu. Okey, mari kita berkenalan dengan pelan dan dongakan. Apa itu pelan dan dongakan? Okey, pelan ialah unjuran ortogon pada satah mengufuk daripada pandangan atas. Kan kita dah belajar kan unjuran ortogon pada satah mengufuk. Sebelum ni kita dah buat praktis dulu. Okey, maksudnya kalau pelan dia adalah gambaran daripada atas. Okey, so pelan kita tengok daripada atas lah. So, kita tengok dekat situ. Tengok daripada atas tu, mata kita ke atas. Okey, dongakan ialah unjuran ortogon pada satah mencancang yang dilihat daripada pandangan sisi atau pandangan depan. So ada satu satah yang berada yang mencancang lah, yang menegak kat sini. So kita tengok sama ada dekat sini atau dekat sini. Itulah satah tu kat mana. Kalau satah dekat sini, so kita pandang kat sini lah. Kalau satah ada belakang, so kita tengok dekat sini. Okey, boleh ya? Kita tengok contoh yang pertama. Okay, rajah di bawah menunjukkan gabungan kuboid dan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat A, B, C, D, G, A, B, C, D, G dan D, E, F, G. D, E, F, G. So tapak dia ada dua segi empat tepat yang terletak pada suatu satah mengufuk. C, D, I, J, K ialah kerata rentas seragam objek. Mana ada C, D, E, I, J, K. Okay. Ini maksud inilah ialah keratan rentas. Kan? Ingat lagi apa saya kata kata rentas? Maksudnya bila dipotong dia akan bentuk macam ini saja. Kan? Akan sama je macam ini. Sisi AM dan BL adalah tegak. So dia beritahu AM dan juga BL adalah tegak. Lukis dengan skala penuh. Macam tu saya kata. Kalau 5 cm kena lukislah 5 cm. Tak bolehlah draft ataupun mengikut skala saja. Kena ambil betul-betul 5 cm. Okey, tengok macam mana kita nak lukis pelan prisma. Saya kata bila pelan prisma kita tengok daripada atas. So pandangan mata kita dekat Z. So kita tengok bagi atas. Okey, kalau kita tengok bagi atas kan, contohnya macam ni. Tengok bagi atas, satah rujukan dia adalah bahagian bawah. So satah rujukan ni adalah bahagian bawah. So pelan kita akan dapat bentuk macam ni lah. So kita lukislah balik pada dalam bentuk 2 dimensi. So kita lukis balik kan. Okey, sini over cm 3 cm sama dengan bawahan 3 cm. So 3 cm kita ambil lah. Okay, baris. So 3 cm. So 3 cm. So kita garis lah 3 cm. Okey, 3 cm. Sini berapa cm? Saya sama dengan ni kan, 2 cm. So tarik sini pun akan jadi 3 cm. So sini akan jadi 2 cm. Sini 2 cm. Sini berapa cm? Okay, sini berapa cm? Sini 5 cm. Sini 3 cm. So yang selebihnya berapa? Okey, 5 tolak 3 dapat 2 cm. So sini dapat 2 cm. So panjang ni berapa? Panjang ni berapa? Samalah dengan sana, 3 cm. Dan panjang ni adalah 5 cm, sama dengan bawah kan, sebab dia straight dia. So dia samalah, panjang atas sama dengan panjang bawah. Contoh macam ni lah kan, panjang atas
sama dengan panjang bawah sebab dia bersudut tegak kat sini. Okey, so kita lukislah. Kan dah lukis macam ni. Okey. Okay, boleh lukis ni dan kita tulis dia punya ini, dia punya huruf-huruf ni. Okey, kita tengok dekat sini. Apa dia kat sini? Ni kan, C ni kan, kat sini kan. So dia nampak K dulu baru C. So tulis KC. Okay, tengok ni. Jumpa J, jumpa I, jumpa D. So dekat sini kita ambil JID. Kat sini tak jumpa apa, jumpa E saja. So tulis E. Ni pun sama, F saja. Okay, kat sini jumpa mana? Sini tak ada kan? H, G. So kat H, G. Ni M, A. So M, A. L, B dan juga istilah. Okey, kemudian kita tengok sama ada betul atau tak betul ataupun kita takut ada tertinggal. Sebab nanti lepas ni kita akan tengok macam mana kalau ada garisan tersembunyi kan. Okay. Tapi ni dia tak ada garisan tersembunyi lagi. Okey, macam ni kita nak tinggal tengok cukup tak ada berapa ni huruf kat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So misalnya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So samalah. Kan huruf dia sama 13. So maksudnya semua garisan dah ada lah. Itu cara kita nak check balik. Okay, tengok soalan B. Dongakkan prisma daripada arah X. So kita tengok belah sini pula. Mata kita menghala ke sini. Kan, menghala ke sini. Okey, tadi tengok atas, rujukan ni adalah di bawah sekali. Tapi tengok kat sini, rujukan dia mana tu? Okey, sebenarnya bukanlah dekat belakang ni, totally belakang ni. Tetapi apa saja satah yang dinampak dulu. Sebab tadi bawah, sebab satah atas ni sama dengan satah bawah. Tak kisah, tapi sekarang satah yang kat sini tak sama dengan satah belakang. Kan, kita jumpa satah ni dulu kan. Kemudian baru kita jumpa satah belakang. Maksud kita ada dua satah kat sini. So macam mana kita nak lukis? Okay, kita lukis yang paling besar. Paling besar ialah berada dekat belakang. So kita lukislah satah ni. Ni dalam 3 dimensi kan, nampak sengit. Tapi bila dalam bentuk 2 dimensi dia akan dapat tegak macam ni lah. So 5 cm, kita ambil 5 cm. Ni berapa? 5 cm juga. 5 cm, 5 cm, 5 cm. Okey, kemudian baru kita dekat sini. Okey, dekat mana kita nak ni? Tengok mana yang garisan titik yang sama. Okay, kalau kita tengok belah sini, F akan sama dengan G, E sama dengan D dan C, J akan sama dengan K, M akan sama dengan L, A sama dengan B lah, sebab kita nampak sekali macam ni kan. Kita tengok sekali tu, nampak depan dengan belakang, katakan sini A, sini B. So kita nampak dalam satu line saja. So kita ambil satu titik sajalah. Okey, apa yang ada yang sepadan? D dan juga C kan, dua satah ni. D dan C, semua D dengan C. Ini adalah D dan C, betul. So kita lukislah daripada D naik ke I ada berapa cm? 3 cm. So naik 3 cm. Ni berapa cm? 3 cm juga. So 3 cm. Ni pun 3 cm. So 3 cm. So kita lukislah macam ni. Okey kan. Okey, letak dalam satu satah lah, sebab kita nampak sekali kan. Kita nampak depan dengan belakang kan. Okey, so dah lukis macam ni. Okey, ni saya nak pergi gambaran je lah, bukan lukis yang betul. Nanti kita tengok macam mana kita nak lukis pada dia punya kertas yang betul. Ni kita nak dapatkan gambaran. So macam ni lah bentuk dia, macam tadi lah kan. Kita check balik berapa dia punya ni. Tadi kita 13 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So maksudnya 13 titik dan semua titik tu disambungkan. Jadi bermakna dia, satu lagi, bila nak lukis tu haruslah tepat ya. Ni jaga-jaga ni, jangan bagi sengit-sengit, kena bagi tepat. InsyaAllah kalau kita dapat bersemuka nanti kita boleh nampak lah dia punya ni. Okay, so inilah B. Tengok
C pula dongakkan prisma dari arah Y daripada sini. Okey, dari sini macam saya kata tadi, sebab dia kata ialah keratan rentas di belakang kan. So kita nampak sini rujukan ni berada dekat belakang. Okey, bila kita nampak depan dulu, kita nampak belakang. Okey, depan dan belakang ni kan. Tengok depan kau nampak sekali nampak macam berbeza. Tapi kalau kita nampak satu tu, dia akan nampak sama je kan. So ini kita lukis balik kat sini. Lukis balik. Macam ni lah kita akan nampak. So lukis balik. Ini jadikan ni jadikan kepada 2 dimensi. So dah lukis. Kita kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So betul lah. Okay, dan kita lukis ikut skala 2 cm, ambil 2 cm. 2 cm kena betul-betul 3 cm. Jangan ikut skala, jangan ikut suka hati lah. Nanti hilang markah ni tu rugi. Okey, ini cikgu nak tunjukkan macam mana keadaan bentuk tu. Tetapi sebenarnya kamu kena lukis dekat macam ni. Dia ada dua, sebenarnya ada banyak sebenarnya, ada 4 cara, tapi dalam buku teks menunjukkan ada 2 saja, iaitu di mana sudut 45 dekat sini ataupun dekat sini saja. Okey, kalau dekat sini sudut 45 dekat sini, kamu garis 4 ni untuk membahagikan. Pelan mesti ada dekat bawah. Kalau dekat sini lah. Kalau berada dekat sini, pelan dekat sini lah. So pelan dekat sini adalah pandangan daripada X ataupun pandangan hadapan. Dan ini adalah pandangan sisi lah ni. Dongakkan depan. Kita gunakan dongakkan depan dan dongakkan sisi. Jadi apa yang kita dah tengok tadi ni, yang kita dah tengok sebelum tadi, so kita akan lukis balik kat sini mengikut skala. So kita lukis baliklah pelan yang kita dapat tadi kan, yang kita dah draft tadi. So kita lukis balik. Inilah dia. Ikut skala 2 cm, 2 cm betul. Okey, lukis pelan dulu. Lukis pelan dulu. Kemudian kita perlu buat unjuran. Unjurkan ke atas sebab kita nak dapatkan dongakkan depan supaya dia sama. Unjurkan ke atas. Okey, kalau nak garis-garis lebih pun boleh. Garis lebih. Sebab apa? Kita nak lukis kita punya pandangan hadapan ni kan. Okey, kita tengok balik pandangan hadapan. Mana pandangan hadapan tadi? Okey, ni kan pandangan hadapan kan. So kita nak lukis balik dekat sana tadi. So lukis balik. Nampak? Okey, tengok. Dia lukis balik kat sini, dia mesti ikut unjuran ni. Nak tengok mana dekat sini. Okey, tengok Okey, ni ni adalah pandangan hadapan. Okey. Dia mesti ikut yang sama. Okey, B, mesti dia yang sama. Okey, garisan ni berhubungan dengan garisan ni kan. G kan. Nampak G menghubungkan antara HG dan juga GA kan. HG dan juga GA. So ini pun so akan lukis balik lah. Mengikut ni. C. Nampak mana C? Okay, C kan. Ni dan juga yang atas sini kan. Dia mesti sama. Garis sama. Supaya kita dapat skala yang sama. So kita lukis lah. Okay, balik. Okay, dah siap dongakkan depan ni. Kita unjurkan ke sini pula untuk mendapatkan dongakkan sisi. Unjur pula. Unjur panjang pun tak apa. Kemudian kita lukis baliklah yang draft tadi kita lukis mengikut skala dia kan. C mesti C kan. K mesti K. Nampak? K mesti sama balik. So yang tepi yang tadi, pandangan tadi kat sini ni, kita balik kat sini. So pastikan di unjuran dia sama. So dapat unjuran sama, dah siap macam ni. Okay. Kita nak tengok kedudukan dia yang betul. Garis atas. Ini
dan juga sini. Dia mesti sama kat sini. Kat sudut 45 ni dia mesti bertembung. Garis-garis. So ini adalah kita punya pelandan dongakan. Okey. Mungkin dia agak susah nampak sikit kat sini. InsyaAllah kalau kita boleh bersemuka nanti, cikgu akan tunjukkan lah dia punya ni lukisan dia ni. So kita lukis, okay, kan. Macam ni lah sebenarnya kita garis kan, kita nak dapatkan bentuk ni. Di sini kita garis ni, garis sini, di sini pun garis, jumpa sini naik atas, jumpa sini naik atas, so ni naik atas. So kita dapatlah beberapa point kat sini untuk kita lukis balik kat sini. Boleh faham tak? Tak apa, kita cuba buat dulu, nanti cikgu akan bagi tahu kemudian lah. Okey, jika ada sebarang pertanyaan boleh terus PM cikgu. Jika dah faham boleh terus buat latihan yang cikgu akan bekalkan kamu nanti. Okey, kata akhir daripada cikgu, apabila anda melakukan perkara yang orang lain tidak mahu lakukan pada hari ini, anda akan melakukan perkara yang orang lain tidak mampu lakukan pada hari esok. Fikirkan. Assalamualaikum dan terima kasih.